Astaghfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, karangan Tuan Husin Kedah rahimahullah ta'ala. Baik, ini kita akan masuk insya-Allah bab yang baru. Kalau kitab jawi saya ni pada muka surat 8, iaitu fardu wudu. Kalau kitab Rumi muka surat apa? 33. Siapa kitab Rumi tu ada 33. Sekejap. Kalau kitab saya yang jawi itu muka surat 8, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baris yang ke-13. Baris yang ke-13 daripada bawah. Jumpa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula fardu wudu itu 6 perkara. Ni tengok. Jadi fardu wudu dia kata ada 6 perkara. Di sini dia tak sebut syarat-syarat wudu. Dulu kita belajar tu perkara yang membatalkan wudu. Jadi dulu kita bahas tu perkara yang membatalkan wudu, kesemuanya dia ada 4. Kemudian dah masuk dah. Betul dah. Dah habis dah tu kan. Dulu minggu lepas yang kita bahas tu perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Keluar sesuatu daripada kubul dan
dubur kita dah bahas. Kemudian bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menyentuh faraj ataupun halqah durbur. Keempat, hilangnya akal, ataupun kita kata hilang akal dengan sebab gila, mabuk dan sebagainya. Baik, kemudian hari ini kita masuk pula fardu wuduk. Tapi musannif pengarang kitab dia tak sebut syarat wuduk. Di sini kalau kita perhati elok-elok, syarat wuduk tu tidak disebutkan. Maka kita nak sebut sekali lalu. Saya sebut kalau dalam kitab yang lain dia kata di antara syarat wuduk tu yang pertama adalah wuduk itu dengan air mutlak. Syarat pertamanya, syarat wuduk dalam kitab ni dia tak sebut. Sebab kadang-kadang ada sebahagian kitab disebut, kadang tak sebut. Kalau dalam kitab Wishahul Afrah pun dia tidak disebut juga syarat wuduk. Tapi kita kena tahu juga syarat wuduk ni, yang pertamanya wuduk, syarat wuduk itu mestilah dengan air mutlak. Kita kena mengetahui air mutlak itu di atas jalan zon, di atas berat sangka. Tengok air tu, tengok air ni yang mutlak ke tak. Dia sekurang-kurang tu zon lah, yakin tu confirm dah. Dia dalam kitab fiqh ni memadai kita kalau membuat ibadat tu dengan zon. Zon ni kita kata 70% ke atas. Berat hati kita panggil. Kita kata kita tengok sesuatu perkara ni, tengok air ni air mutlak ke tak. Bila air mutlak ni apa? Air biasa. Cuma bahasa Arab panggil mutlak. Mutlak ni kalau bahasa Arab, bahasa Melayu panggil itlak, semata-mata air. Kalau kita sebut air sirap, itu bukan air mutlak, dia kait dengan sirap. Bila sebut air mutlak, air semata-mata, kita panggil air biasa, air kosong. Semata-mata air. Maka bila kita tengok air tu, syarat dia kita tahu kata air ni suci. Tu yang pertama. Yang kedua, syarat wuduk itu ketiadaan ada penghalang yang sampai air itu pada anggota. Ketiadaan, kalau bahasa Arab dia panggil ketiadaan ha'il ataupun ketiadaan manik. Manik ni penghalang. Ini perkara yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk. Perkara yang menghalang sampai kepada anggota wuduk. Itu syarat dia antaranya lagi. Akan datang tu dia akan cerita sedikit tentang sampainya air tu. Benda ni selalu kerap orang tanya lah. Kalau kita contoh cedera tangan ke, kalau kena simen ke, tak boleh sampai air, macam mana wuduk kita? Maka kita gantikan dengan tayamum. Kita gantikan dengan tayamum. Dia ganti tayamum, dia kena ingat, bukan tu ganti tayamum dengan semua anggota sekali tak. Dia kena faham, kita ambil wuduk bahagian mana yang boleh kena air dulu. Tu kena ingat. Ambil wuduk, okey, baik. Contoh kita kata, ustaz, saya punya semalam saya pada tanya soalan jari, jari kiri, tak tahulah dia patah ke, wallahu alam, tapi dia balut lah. Jadi kata ni tak boleh nak masuk air, tak boleh. Kita kata air tu tak sampai pada anggota lah, bukan dengan sebab cedera ke apa dan sebagainya, tapi dia balut. Maka kita ambil wuduk dulu, bagi kena yang tepat. Muka boleh kena air tak boleh, tangan sekadar mana boleh kena air, bagi kena air dulu. Kemudian bila dah habis tu kaki semua, baru kita tayamum niat. Bukan tayamum tu masuk kata bila tayamum tu ambil tanah tu sapu kat situ, bukan gitu. Tayamum ni niat ganti daripada anggota yang tidak boleh kena air tadi. Baik, anggota apa tayamum kita boleh? Apa anggota tayamum? Muka, tangan. Bila anggota tayamum kita niat ganti kena, tak boleh kena air mana? Di jari tadi. Niat situ. Bukan kata bila ganti tayamum tu, saja aku nak tayamum, ganti tayamum, ganti pada air, kerana Allah Ta'ala, betul ambil sapu situ. Bukan.
kena muka juga. Bila dah kering sikit tu, lepas tu kita ambil tayamum. Kalau nak kena basah boleh, tapi tu saya ikan jadi muka kita je tu pula, tak ada masalah, boleh. Orang tanya tu masalah, nak kena tunggu kering ke tak? Tak mesti. Tak mesti. Tu baik. Jadi bila tu dipanggil ganti, maka di sini syarat dia tadi, syarat wuduk tadi tu, ketiadaan air itu sampai pada anggota wuduk. Syarat dia mesti kena air itu lalu sampai. Kemudian yang ketiga, berlari air. Berlari ni maksudnya mengalir. Kalau kita Jawi kita berlari, jaro. Kalau bahasa Arab jaro. Berlari air di atas anggota yang dibasuhkannya, maksud mengalir. Sebab tu ada orang tanya apa, arwah Ustaz Alim, imam besar Masjid Negara dulu. Dia kata ada zaman dia ke atau sebelum ni, ataupun zaman waktu 10 tahun lepas, adalah dengar dia kata dekat kapal terbang tu, dia kata main lak-lak gitu. Tak boleh tu, air tak mengalir, dia kata. Kalau kita spray tu dia mengalir tak apa. Kalau kita ambil air tu kita macam tu tak, dia tak sah tu. Jadi syarat air tu kena mengalir. Kalau spray, spray kalau mengalir tak apa. Lepas tu spray dia mengalir juga. Nampak tak? Dia mengalir. Kalau kita lap tu, tekap tu, dia tak sah tu. Lepas tu arwah Ustaz Alim Sa'ad tu, dia bekas imam besar Masjid Negara, meninggal dah. Dia marah lah. Dulu ada orang buat, kata tak apa boleh tekap dalam atas kapal terbang tu kan. Tak boleh tu. Dia kena mengalir pakai spray pun tak apa. Sekarang ni mungkin dah maju dah kan. Mana ada tekap-tekap dah. Cumanya masalah orang tanya begitu, ada orang buat, tak sah tu. Baik. Syaratnya yang ketiga, mestilah air tu mengalir di atas anggota yang dibasuhkannya. Kemudian syarat yang keempat, ketiadaan ada perkara yang menafikan wuduk. Ketiadaan perkara yang menafikan wuduk seperti haid. Tu. Nak ambil wuduk tak boleh lah. Ni orang tanya ni, ambil wuduk boleh tak Ustaz? Tu syarat dia, syarat wuduk tu ketiadaan perkara yang menafikan wuduk. Apa dia? Haid, nifas, bersentuh dengan zakar dan sebagainya lah. Kalau ada tu tak sah lah. Tu syarat wuduk tu kena tahu ternafinya, menafikan perkara wuduk itu seperti haid, nifas, bersentuh zakar dan sebagainya lah. Tu syarat dia. Kemudian syarat yang kelima pula, iaitu perkara yang memalingkan daripada wuduk dengan bahawasanya mengekali berkekalan niat dan ada Islam dan tamyiz. Syarat dia iaitu yang kelima ni, yakni perkara yang memalingkan wuduk, demikian itu adalah berkekalan niat. Syarat dia kena niat berkekalan ambil wuduk tu. Kemudian Islam. Jadi kalau orang bukan Islam dia ambil wuduk sah ke tak? Dia tak sah lah. Sebab apa? Tak menepati syarat, tak cukup syarat. Kemudian tamyiz, dia tak kata balik. Seperti budak-budak, kanak-kanak, dia ambil wuduk, tengok dia tamyiz ke tak. Bila tamyiz ni kita tahu kadar umur dia tahulah, kita tahu dia boleh bezakan. Ni dia tamyiz ni bukan baik dan buruk je, bukan boleh beza baik dan buruk saja. Dia tahu ni makanan, dia tahu dah beza. Ni tahu benda ni, ni makanan, ni minuman. Kalau budak-budak kecil 2-3 tahun tu kadang-kadang tak boleh beza. Kalau 4 tahun tu tengok dulu. Tak sampai kita ambil 4 tahun tak? 4 tahun ni. Anak saya 4 tahun tu dia kena dah air makan. Dia tahu dah rupa benda tu. Syarat dia kalau budak tu tamyiz ambil uduk dia sah. Kalau tak tamyiz maka tak sah. Baik. Kemudian yang keenam, mengetahui kaifiat berwuduk. Dia kena tahu syarat tu. Syarat yang keenam, kena tahu kaifiat wuduk. Cara-cara kita mengambil wuduk dia kena tahu. Itu syarat wuduk. Kena tahu cara-cara mengambil wuduk. Lepas tu orang ajar,
basuh muka, kaifiat, cara-cara. Lepas tu basuh ni, dia kena tahu. Kalau orang tanya kaifiat ambil uduk, awak tahu tak? Kita gambar dalam fikiran kita, nampak tak? Mula-mula niat dulu kan, lepas tu basuh muka. Tu kaifiat dia, cara-cara. Yang ketujuh, syarat wuduk tu mestilah kita menghilangkan najis. Apabila najis ada kat tubuh badan kita, maka kita ambil wuduk, dia tak boleh mengangkat hadas. Kena menghilangkan najis dulu. Kena menghilangkan najis. Ke-8, bahawa membasuh serta anggota yang dibasuhkannya itu akan satu bahagian daripada perkara yang berhubung dengan dia. Contoh kita, supaya kita meratai anggota yang dibasuh, kita meratakan basuh. Lepas tu kata sunat kita, kita menyulati. Kalau kita basuh tu kita gosok. Bahasa Arab dia panggil tadlik. Maksudnya gosok, sunat. Lepas tu kita rata tu, bagi rata. Tu. Kemudian dia kata lagi pula, sebelum syarat wuduk itu mestilah terdahulu kita beristinja. Ni kalau bagi orang najis lah, supaya kita memelihara perkara tu. Istinja ni maksudnya apa? Istinja ni ada dua. Satu dengan air, dengan batu. Jadi kalau kita dah nak ambil wuduk tu, contoh kita berhadas kecil, kena istinja dulu. Maksudnya apa? Basuh lah. Kita istilah panggil, maksudnya kita basuh bagi bersih, baru kita ambil wuduk. Bukan kata kencing tu ambil wuduk. Tak boleh. Tu. Itu syarat yang ke-10. Yang terakhir, 9. Yang terakhir, disyaratkan masuk waktu pada wuduk yang darurah. Wuduk darurah ni apa? Contohnya seperti sisil baul dengan perempuan yang mustahadah, perempuan yang haid, yang mutahayyirah, maka dia tu sentiasa darah dia sentiasa keluar. Ataupun dia sisil bul, kita panggil kencing tak tus, dia sentiasa keluar kencing, air kencing dia. Maka syarat dia tu nak semayang, mestilah masuk waktu baru dia boleh ambil wuduk. Kalau sebelum masuk waktu nak ambil wuduk, tak boleh lagi. Ni bagi dua keadaan. Perempuan yang istihadah tadi, darah dia sentiasa keluar, kemudian yang kedua, orang silsilbul. Silsilbul ni kencing dia tak lawas, kita panggil. Maka bila sentiasa keluar di situ tu, dia syarat dia akan datang, dia ada sebut dalam kitab ni. Tapi saya ceritalah sambil. Syarat dia, orang bagi darurah, wuduk darurah ni, bila masuk waktu, kemudian dia bersihkan di bawah tu, kemudian dia balut. Tu cara dia balut, kemudian dia ambil wuduk, lepas tu dia terus sembahyang. Tu syarat orang nak ni, orang silsilbul ni. Silsilbul ni dia sentiasa berhadas, daimul hadas. Begitu juga orang istihadah, istihadah, darah penyakit, dia sentiasa keluar darah tu. Terbaik, habis. Baik, kemudian kita tengok kitab kita. Tu syarat dia tak sebut dalam ni. Dia tak sebut. Kemudian kata musannif, bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Pertama daripada 6 perkara itu, niat dengan hati. Bila sebut niat, itu di dalam hati. Bukan maksud niat tu kita berlafaz, itu lain. Berlafaz tu sunat, niat tu di dalam hati. Sebab tu dia kait. Tengok dia kata niat dengan hati, disertakan niat itu dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya, muka seseorang. Jadi dia niat tu disertakan, menyertai. Macam kita semayang lah.
Kita niat kat takbir Allah kan. Begitu juga kita niat basuh tu menyertai dengan membasuh muka. Menyertai dengan membasuh muka. Satu juzuk sebahagian daripada mukanya. Baik. Jadi ulama bahas, tiada disyaratkan kekal niat tu hingga terbasuh sekalian muka atas yang muktamad. Adakah kita nak sentiasa saja aku niat sentiasa kita berkekalan niat tu? Dalam kitab tu dia tak sebut. Cumanya ada ulama bahas kata tak disyaratkan mengekalkan niat tu sehingga terbasuh sekalian muka. Kan dia kata juzuk tadi sebahagian. Maksudnya apa? Kita contohnya kita angkat ni. Saja aku niat mengambil wuduk. Kena sikit dah. Bukan kata saja aku niat mengambil wuduk nak bagi keseluruhan. Tak. Sebahagian, betul satu juzuk. Kena sikit pak, niat tu terhasil. Lepas tu sapu tu, lain tu kenalah meratai tu. Bukan kata nak pada niat tu berkekalan sampai satu muka berkekalan. Saja aku niat mengambil wuduk kalau bukan gitu. Sebahagian. Satu wuduk. Sebahagian. Takut orang salah faham kata, ustaz saya ambil wuduk ni ustaz, nak mengekal niat tu adakah dengan keseluruhan membasuh muka? Kalau orang tanya, tidak. Di atas pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hanya sebahagian, hanya satu juzuk daripada muka. Maksudnya apa? Kalau air itu dia mengalir contoh air itu mengalir sebahagian, maka niat tu dah memadai. Ni bukan kita bahas masa kata kena sikit muka tu dah sah muka, bukan begitu. Ni kita masalah niat. Niat tu maksudnya air tu mengalir sebahagian di atas muka, sebahagian muka. Kena sikit dah hasil dah. Tak syarat kata mengekali tu niat tu kena keseluruhan muka. Payah juga tu. Sebahagiannya. Itu di atas pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau berkekalan lagi baguslah. Macam kita semayat, macam takbiratul ihram tu kan ada muqaranah urfiyah, muqaranah urfiyah, muqaranah hakikiyah, muqaranah tauzi'iyah. Biasa dengar aku mendiam nampak semayang lepas semua dah ni kot. Nampak senyap takut pernah dengar aku. Maksudnya muqaranah tu dia kalau dalam masalah takbiratul ihram tu kan dia disebut, akan datang ni sebut juga dalam kitab ni. Cuma nak cerita kata kalau muqaranah hakikiyah tu kena mengekali niat Allah sampai kita ni, tu nombor satu. Kalau urfiyah ni kalau urfiyah ni kita maklum dah, walaupun kita sebut Allah aja dah masuk niat habis dah. Tu tak apa. Ada setengah tu kalau kalau orang yang khawas, dan niat tu bukan Allah tu sampai bar tu, dia punya niat berkekalan tu. Tu payah. Tapi ada setengah urfiah kita maklum. Kalau orang awam, Allah tu kadang hamzah tu dah masuk, habis niat kita dah. Saja niat fardu zuhur contoh. Ataupun kadang-kadang pertengahan Allah tu baru masuk niat. Tu dipanggil urfiah. Kalau hakikiyah tu payah sekali. Tu nak mengekali macam ni juga. Tapi tu masalah takbir lain. Tapi nak cerita kata kita mengekalkan niat tu disebut kita hanya sebahagian muka, dia tak sebut keseluruhan. Memadai kita kata saja aku niat mengambil wuduk, kena sikit dah. Saya dapat setengah Ustaz, alhamdulillah. Saya dapat keseluruhan Ustaz ni, tu hebat lagi, alhamdulillah. Baik, itu muktamad. Cumanya syaratnya itu pendapat yang muktamad, hanya disyaratkan jangan kita berpalingkan niat daripada basuh kepada basuh yang lain lah. Jangan kita niat kekalkan basuh untuk muka. Dia kata tak apa aku niat ni basuh muka, tiba paling basuh ke kaki. Tak boleh. Syarat tu mengekalkan kita basuh pada bahagian muka. Tu saja. Lepas tu dia kata tetapi tiada mengapa niat basuh muka daripada wuduk serta basuh yang lain. Tu
Contoh kita menyelam kan, masuk sekali tapi dia tak mengikut tertib pula. Nanti akan datang tambah dalam ni ada. Baik, habis itu tu masalah niat. Dia kata itu masalah niat. Tengok. Lepas tu dia kata sebahagian tu memadai dah. Memadai. Kemudian dia kata lagi, ada yang sebut dalam kitab Wishal Afrah, dia kata tiada dipadakan akan menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada mukanya, seperti niat tak kala membasuh tangan atau tak kala berkumur-kumur. Tu takut orang salah faham. Kalau kita niat mulai kita berkumur-kumur, boleh ke tak? Tak memadai. Itu sebab apa? Sebab itu perkara sunat. Takut kadang-kadang kan, takutkan kita budak-budak dulu kan. Mula-mula kita dah biasa komor-komor dulu kan. Kadang-kadang takut salah orang, kalau tak ajar betul-betul, dia niat kat situ dah. Saja aku niat mengambil wuduk, kalau tak lah pun dia komor bro. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Sebab tu dia kata tak memadai. Walaupun kita berkomor-komor basuh tangan dulu ke, ataupun kita istinsyak dulu, sedut air dalam hidung dalam air, kita niat masa tu tak memadai. Baik. Habis itu lagi kata ulama lagi, kata dia, jika qasad ia membasuh akan dia daripada membasuh muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Itu maklumlah kalau kata basuh muka kan, tak apa. Tetapi kata ulama, jika dia niatkan sunat jua, dikosadkan sunat, bukan kata fardu, dia kata sunat, membasuh muka saja kau mengambil wuduk, sunat, tapi muka tu lah, itu lagu mana? Kata dia wajib kembali membasuhkan juzuk yang tersebut pada 3 surah ini. Jadi dia kena basuh balik. Kalau apa? Sebab dia niat sunat. Bila sebut sunat, tak terhasil yang fardu, wajib, tak terhasil. Tidak terhasil. Baik. Habis itu kemudian yang kedua, ini sunat, belum lagi. Dan sunat dilafazkan niat tadi tu dengan lidah. Bila lafaz ni mesti dengan lidah, dengan hati tak jadi. Betul baca dalam hati nawaitu fardal wudu'a, tak memadai, tak dapat hasil sunat. Itu maksudnya tak memadai situ, dengan maksudnya tidak hasil dengan perkara sunat. Sunatnya kena berlafaz. Sebab tu kalau kita perhati, kalau tengok dalam hadis kan, kadang-kadang kalau dia sebut hendaklah kamu berwuduk, di situ kena ingat, kadang-kadang suruhan di dalam hadis, apabila dia suruh itu, kita ada dua tanggungan. Kita boleh tanggung kata bila sebut hendak tu, sama ada suruhan tu surah wajib ataupun surah tu surah sunat. Sebab tu hadis kita tak boleh pakai ayat zuhur hadis. Ni ustaz, saya jumpa hadis ni Nabi kata hendaklah kamu pergi. Hendak tu dengan mana apa? Hendak tu boleh kita tanggung kata hendak di atas jalan wajib ataupun hendak di atas jalan sunat. Kita akan tengok dulu. Begitu juga larangan. Apabila ada larangan dalam hadis, tengok larangan tu larangan apa? Tengok dia punya ayat dia selepas dia tu. Adakah larangan itu bentuknya larangan dengan mana larangan yang haram ataupun larangan makruh? Tu kena perhati. Kadang-kadang orang kita bila ambil satu hadis, dia pakai zuhur hadis terus. Ni kena wajib buat ni. Nabi tak sebut aja, Nabi sebut hendaklah. Hendaklah tu kita kena tahu. Hendaklah tu di atas jalan sunat ke wajib? Terkadang larangan pun begitu juga. Larangan bentukannya larangan haram ke ataupun larangan dengan bentukan makruh. Itu kena tahu dia tu. Jangan keliru. Jangan kita terkeliru. Tu dia. Baik, tengok niat dia. Dan sunat dilafazkan dia
dilafazkan niat dengan lidah, iaitu nawaitu rafa'al hadasil asghar. Cukup kerana tu pun tak apa dah. Kalau sebut kata lillahi ta'ala ustaz, boleh sunat, tak ada masalah apa. Nawaitu rafa'al hadasil asghar, artinya sahaja aku mengangkat. Ni kita duk ngapa budak-budak dulu sahaja aku mengangkat. Dia sahaja ni bukan maksud sahaja tu tak. Asalnya sengaja. Asalnya sengaja. Tapi kita dulu kalau bahasa kita dulu sahaja kan. Bukan tersahaja itu, bukan gitu jangan salah faham. Asal sahaja ni sengaja. Maksudnya kita nak sengaja, hati kita nak masukkan niat tu. Bukan takut orang tanya, sahaja tu apa Ustaz? Ada juga orang tanya. Ni masalah orang tanya saya dulu, lepas tu saya nak bangkit balik soalan tu kan. Sahaja ni sengaja. Sebab dia masuk dalam nawaitu. Aku berniat. Nawaitu, aku qasad, aku sengaja aku. Sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil. Boleh juga kita niat ni. Kan kita selalu kan. Ataupun boleh juga boleh juga kita baca nawaitul wudu'a, boleh juga pendek. Kita kata ustaz nawaitu rafa'al hadasil nawaitu rafa'al hasil asghar lillahi ta'ala, panjang ustaz, ambil pendek. Nawaitul wudu'a boleh. Lagi pendek. Nak panjang sikit ada lagi nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu'i. Tu panjang lagi. Benda sama je. Sahaja aku mengambil wuduk, mengharuskan berhajat kepada wuduk. Panjang. Panjang. Kalau pendek, nawaitul wudu'a. Tak sebut fardu pun ustaz, boleh ke? Boleh juga. Bila sebut dia apabila tidak disebut kata apa-apa fardu atau sunat, maka kita jadi fardu. Nawaitul wudu'a. Kau tak sebut fardu ke wuduk sunat ni? Tak. Bila tak sebut sunat ataupun fardu, maka dia jadi fardu. Nawaitul wudu'a. Bukan kita jatuh tak. Kita tu betul nawaitul wudu'a boleh. Ataupun kita kata sebut nawaitu fardal wudu', boleh juga. Boleh juga. Ataupun kita kata nawaitu taharata anil hadas, saja aku bersuci daripada hadas, boleh. Saja aku bersuci daripada hadas. Sah tak niat kita? Boleh, sah. Tu banyak niat tu banyak. Terbaik. Sebab tu kalau niat ni ulama bahas maksud niat tu sendiri. Dibahas kata niat tu, dia kata al-qasdu, minta maaf, qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Qasdu syai'i, asal qasad ni apa? Kan kita kata qasad kan. Qasad dengan niat tu dia lain tu. Kalau orang Kedah kata qasad ni, kalau Tok Guru Haji Saleh dulu dia kata apa? Mau hati nak, aku nak, tu kata sengaja tu. Kalau Tok Guru Saleh, kalau Tok Guru Haji Saleh dia kata apa? Mau hati, dia kata. Ingat lu qasad ni apa dia kata? Mau hati, aku nak. Hati kita tuju, dia kata. Mau hati ni hati tuju. Teman qasdu syai', tujukan, hati kita tujukan sesuatu menyertai dengan perbuatan. Sini tak ada apa? Oh, ada ni. Ada, saya ingat tak ada. Boleh. Saya memang suka pakai whiteboard. Tak boleh dah ni.
Tu niat tu. Ya. Baik, jadi bila sebut niat dikatakan qasdus syai'i tu. Istihadah. Dia ada lain. Ada lain. Itu nanti tebah. Itu kalau sisi ilmu tu lain. Dia panggil kalau sisi ilmu tu dia panggil panggil apa? Wuduk yang darurah. Dia panggil nak saja aku niat mengambil wuduk yang darurah. Bagi sisi simbol dengan istiadah tu lain. Nanti kita bahas depan tu ada nanti. Baik. Dia panggil nawaitu istibahatad daruratal wudu. Tu ada. Sahaja aku mengambil wuduk mengharuskan akan darurah wuduk. Darurah wuduk. Darurah wuduk. Darurah wuduk ni seperti sisil bol tadilah. Sisil bol ni apa? Orang yang daimul hadas, sentiasa berhadas. Kencing ke ada dia dah keluar. Kemudian kita kata istihadah, darah dah keluar. Tu akan datang tu tembahlah. Mana pergi mana? Duduk belakang saya. Ya. Saja aku berwuduk mengharuskan darurah wuduk kerana Allah Ta'ala. Bahasa Melayu pun tak apa dah. Kalau tu tak tahu bahasa Arab tu kan. Dia bahasa Melayu penting kita niat kan. Satu kata niat tu qasdun syai' mau hati. Hati kita tuju pada sesuatu menyertai dengan perbuatan. Qasdu ni tuju sesuatu, tuju hati kita pada sesuatu. Apa? Tuju hati kita pada mengambil wuduk contoh. Niat ni kan umum kan. Niat nak semuanya niat musafir apa. Jadi bila sebut niat tu apa? Hati kita tuju kepada, contoh kita ambil contoh, hati kita tuju pada mengambil wuduk menyertai dengan perbuatan. Tu kata muqtarinan, hal keadaannya menyertai dengan perbuatan. Tu. Baik, kemudian qala al-musannif rahimahullah, kemudian dia kata nawaitu, tu nawaitul wudu'a, artinya sahaja aku mengambil wuduk, atau nawaitu fardal wudu'i, boleh, sahaja aku mendatang akan fardu wuduk. Disebut mendatang. Itu sebenarnya tak ada. Dia sebenarnya terjemah. Kalau nawaitu fardal wudu, sahaja aku niat akan wuduk, tapi cuma dia bagi ayat yang apa kata apa? Dia buat tertib lah. Ayat tu sedap sikit lah. Kalau ikut terjemah betul tu, sahaja aku niat mengambil fardu wuduk, cukup dah. Sahaja aku mengambil fardu wuduk, memadai dah. Saya nak kalau buat klik sahaja aku mendatangkan akan fardu wuduk. Jadi kita pun susah juga, kita dah terbiasa lah. Jadi pun nak tukar yang ni payah juga. Habis. Tu niat tu sunat. Niat tu sunat. Baik. Niat sunat lah dah. Lafaz tu sunat, niat lah dah. Lafaz tu sunat, niat tu wajib. Terbalik lah dah. Baik, habis. Tu dari segi takrif niat tadi tu kita dah bagi tahu tadi. Baik, kemudian yang kedua pula, kedua daripada 6 fardu wuduk tadi tu, membasuh mukanya, muka seseorang. Ini membasuh muka. Bila sebut kata membasuh muka, dengan makna membasuh sekalian muka. Tulis itu. Membasuh muka dengan makna membasuh sekalian muka. Membasuh sekalian muka. Tengok dulu.
membasuh sekalian muka, kalau nak tambah sikit lagi, dan perkara yang ada di atasnya daripada bulu, dan perkara yang ada di atasnya, di atas muka itu daripada bulu. Yang bulu-bulu yang dekat muka ni kena basuh semua, kena basuh semua. Dan perkara yang ada di atas muka itu daripada bulu-bulu. Sekali kita nak bahas mana had muka, mana had muka tadi tu di kawasan mana. Tengok kata dia dia basuh muka ni syarat kita basuh sendiri ke kalau orang ambil kan, ataupun orang lain, ataupun terbasuh sendiri sah ke tidak? Ni ulama bahas. Adakah dengan perbuatan sendiri semata-mata ataupun dengan perbuatan orang lain ke, boleh ke tak? Dengan izin ataupun ketiada izin. Ulama bahas dia katakan membasuh muka, sekalian muka tadi tu, yakni terbasuh mukanya dengan sendiri. Bila sebut terbasuh ni bukan dengan perbuatan kita ataupun dengan perbuatan orang lain, sama ada dengan keizinan ataupun bukan dengan keizinan kita sekalipun terjadi juga. Sekalipun kalau dia terjatuh ke dalam air, tapi niat tu kena ada lah. Tapi kalau keizinan ni, maksudnya apa maksud keizinan? Saya nak izinkan ambil wuduk kat awak, tapi kalau kata dia kena mesti ada niat dulu. Nampak tak? Dia kena standby kan. Begitu juga orang yang jatuh dalam air, jatuh dalam air, buk tu niat, terbasuh, maka hasil basuhan muka tadi tu hasil. Baik. Kemudian dia kata di sini, tengok, ni had. Jadi dia kata had tadi tu, tengok, dia kata bermula had panjangnya panjang muka. Dia panjang bila sebab apa panjang? Ni macam ni ke panjang? Bukan bersini, ni lebar, panjang pada atas ke bawah. Ni panjang. Tengok, bermula had panjangnya panjang muka itu daripada tempat tumbuh rambut kepalanya. Tempat tumbuh rambut kepala. Dia tiap-tiap orang dia tak sama. Tapi tempat tumbuh rambut kita maksudnya ambil kat sini lah biasanya. Kat situ, belah situ tempat tumbuh rambut. Permulaan tempat tumbuh rambut mana? Bukan atas tempat tumbuh rambut saya kat atas ni Ustaz. Bukan. Permulaan dia. Tempat tumbuh rambut sini. Kita maklum had di situ. Saya Ustaz, tempat tumbuh rambut saya Ustaz, memang daripada kecil memang depan ni tak ada, dia start dari sini. bukan kata botak licat daripada kecil. Contoh kalau orang tanya, dia tempat tumbuh rambut kita maklum. Walaupun kata tak ada rambut, tapi tempat tumbuh dia kat mana? Bukan kita cerita saya memang kepala botak dulu Ustaz. Dia bukan gitu. Kita tak bahas gitu. Kita bahas tempat tumbuh rambut, permulaan tempat tumbuh rambut di mana. Kemudian ada setengah orang dia kena sampai sini rambut dia. Ada tempat itu. Dia tak sama, betul, tiap-tiap orang tu tak berlainan, dia tak sama. Ada kawan dulu sekolah dulu dia sini sampai kat dahi dah. Tapi tempat tu lah permulaan situ lah. Tu had muka dia. Had muka kita tak sama. Tengok, tu pada ghalib lah, pada kebanyakan begitu. Dia kata daripada tempat ini, daripada permulaan tempat tumbuh rambut kepalanya hingga dua tulang dagunya. Kalau orang tani panggil tulang keng ni panggil tulang ni. Kalau orang tani panggil dulu waktu saya ngaji pondok ni, kita tak tahu juga dengan tulang keng. Apa dia tulang keng ni? Saya pun pelik juga. Tok Guru Hurah pun tak tahu tulang keng apa dia. Sampai pun saya pun rasa yelah, orang semua, kawan-kawan semua, kita orang KL, ada orang Kelantan tu, dia tahu jugalah tulang keng. Kita tak tahu dah tulang keng apa dia kan.
Habis-habis tu saya pun rasa alamak apa dia, sampai kita duk fikir, sampai fikir masalah apa tulang keng tak tahu dah. Dia pun tak tunjuk ya. Dia lah ngajar kan. Habis-habis tanya, tulang keng apa dia? Tulang keng. Hak ni. Oh ni tulang keng ni. Oh cakap kata kepala dagu. Tulang keng, dia panggil tulang keng ni. Kita panggil apa tulang ni? Bahasa kita ni tak rahang. Doktor dok gigi dia tahu ni benda ni. Dia tahu rahang ni rahang tulang rahang. Tulang rahang. Dia sangkut pak dengan gigi tahu laka tu. Baik. Dia panggil tulang keng tu. Bahasa orang sana lah. Kadang teringat kita belajar tu apa-apa dia teringat benda tu. Padahal dah berapa tahun dah berapa tahun dah, lama dah tapi boleh ingat tu kan anak. Ni tempat di situ Dan pada lebarnya barang yang antara dua telinga seorang. Ni telinga ni tengok dia bahas. Jadi kalau kita kata tu, kalau tempat tumbuh rambut tadi tu, sehingga kesudahannya dua tulang, ditulis tadi tulis apa? Dua tulang dagu. Kalau lebar daripada anak telinga kepada anak telinga. Telinga tu, anak telinga mana anak telinga? Ni anak telinga. Ni cuping semua. Ini cuping semua. Yang ni anak telinga kita panggil. Anak telinga sini. Anak telinga. Tengok lebar tengok. Kemudian ulama bahas lagi. Jadi dia kata dan lebarnya daripada, kalau telinga tu tulis anak telinga kepada anak telinga. Dan jika ada bulu dalam had muka, sama ada jarang ataupun lebat. Kena jarang ataupun lebat. Contohnya kalau lebat ke jarang ke, wajib kita sampaikan air kepada dia serta dengan kulitnya yang di bawahnya. Kalau jenis lebat ke jarang ke, bulu lah. Kalau ada bulu dekat dalam kawasan muka ni, macam ni saya punya ni. Hak ni pun kena basuh lagi rata. Lepas tu saya kena semak ni payah payah pun kena buat juga. Siapa suruh panjang? Misai begitu juga. Misai kalau tebal tu kena bagi rata tu. Jadi yang geng-geng yang junior suka simpan misai tebal tu, yang jenis garang tu, garang-garang pun ambil contoh tu pun kena sapu bagi rata tu. Dia kena bagi rata. Dia tak boleh macam tu cukup, nak kena bagi rata sampai, tak kira bulu tu jarang ke lebat ke, kena, sebab dia duduk dalam had muka. Baik. Ni dah ada bahas kalau dalam kitab lain. Dia kata janggut laki-laki. Adapun janggut laki-laki dan dua tali tudung. Dua tali tudung ni maksud ni. Dia panggil kan kalau pakai tudung mana? Ni lah. Dia panggil dua istilah dua tali tudung. Dalam kitab Jawi dia kata dua tali tudung yang lebat sekira-kira tiada kelihatan oleh kulit yang di bawahnya. Kalau lebat tak nampak kulit, kalau bawah ni tak nampak dah. Memadalah membasuh zohirnya. Ini bagi janggut. Basuh zohir saja. Kalau lebat. Tapi tak sama kalau jarang. Kalau jarang kelihatan kulit di bawah dia, kelihatan kulit bawah dia tu, maka wajib sampaikan air kepada batin dan kulitnya sekali. Tu kena ingat sebab orang ingat kalau lebat sangat tu tapi ni masalah janggut, bukan had muka, janggut. Kalau lebat sangat tu dia kata contohnya janggut ni bawa dalam had ni kan, saya ni lebat, ni tak lebat mana ni sebab dia muka tak lebat. Kalau ada setengah orang tu dia lebat sampai sini, tu padan dengan zohir saja. Tapi kalau dia merata itu lagi bagus, dapat pahala sunat. Kalau panjang, kalau dia lebat tak? Kalau lebat tu kita patut kata, kalau lebat dia kata apa? Tiada kelihatan kulit yang di bawahnya, tak nampak dah. Memadalah membasuh zohirnya sahaja. Zohir.
Tak mau sebut lah nama, minta tak mau sebut lah saya kan. Tak mau sebut siapa, tapi kita faham lah. Tu lebat lah Jadi kena tanya soalan kadang-kadang, tapi itu maklum. Cik nak cerita kata benda lebat memadai dengan zohir. Tetapi kalau tak lebat macam saya ni, tak lebat, dia kena meratakan zohir dan batin. Zohir dan batin. Tengok sendiri lah, tengok di pada sini lah, saya ni lebat ke tak lebat, tengok pada diri sendiri. Baik. Kalau hukum janggut bagi perempuan, ni minta maaf ni sebut dalam kitab Jawi, kitab yang lain dia sebut bersalahan janggut perempuan dan khunsa, maka wajib disampaikan air kepada kulit keduanya. Khunsa dengan perempuan ni kita jangan kata ustaz ada perempuan janggut, kita jangan bahas tu, sebab ulama sebut barangkali ada. Ada. Dan jika lebat sekalipun, kalau perempuan tu kata lebat, tetap juga kena basuh zuhir dan batin. Ini bagi perempuan dan khunsa. Ni kena kan? Dia tak sama dengan lelaki. Bagi perempuan dengan khunsa, ni kita cerita hukum lah, mana terjadi ustaz. Ya betul. Kalau orang tanya, ataupun tiba-tiba ada pula orang tu, bulu saya janggut lebat lagu mana perempuan. Janggut laki dengan perempuan dia tak sama. Kalau lebat yang perempuan laki tadi, siapa lebih had tadi tu, janggut dia itu hanya untuk zuhir saja untuk laki. Kalau jarang-jarang zuhir dengan batin untuk laki. Untuk perempuan tak kira lebat ke tak lebat ke, wajib disampaikan air zuhir dan batin. Sebab apa? Sebab kerana perempuan itu nadir ada janggut. Apa nadir? Jarang-jarang. Tak pernah, jarang-jarang lah. Suatu kaedah dia kata apa? An-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang-jarang ni seperti tak ada. Tapi bila sebut jarang-jarang tu, maka dihukumkan, dikatakan lebat ke tak lebat, dia kena bagi sampai ke air meratai zuhir dan batin. Tu perempuan dan khunsa. Khunsa. Habis itu. Sebab tu disebut gitu. Sebab tu dia kata, dan tak dapat tiada serta dengan membasuh muka itu, membasuh sebahagian daripada kepalanya dan tengkuknya dan barang yang di bawah dagunya. Ni kita basuh ni bukan atas jalan wajib. Tak dapat tiada disertakan membasuh muka itu, membasuh satu bahagian daripada kepala. Kan kena sikit pada kepala kan. Sebab apa kita buat itu? Kerana masuk kita melebihkan basuhan tu, takut-takut tak sampai. Saya ustaz kalau basuh muka ambil betul-betul tu tak ada itu ambil muka dia lebihkan, melebihkan satu bahagian daripada sikit, takut-takut tak sampai kalau kita ambil tepat-tepat. Dan tengkuk pun gitu juga. Kita basuh tu bagi kena sikit, tengkuk sikit. Dan barang yang di bawah dagu, ni dagu, bawah dagu ni basuh lebih sikit. Sebab nak bagi takut-takut bukan ambil tepat-tepat, bagi lebihkanlah. Kita lebihkan basuhan tu. Tu dia. Baik, habis itu. Kemudian, dan yang ketiga, belum lagi dan wajib basuh barang yang ada atas mukanya daripada bulu dan kulit, apa tu, dan daging yang tumbuh padanya seperti ketuat. Tahu ketuat, tahu kan? Kalau tak tahu juga susah nak kata lah. Tahu ada sebab minta maaf, ada yang ajar tu dia kata ketuat tu apa Ustaz? Ada. Orang Allah ni tahu tak? Kalau tak tahu nak tahu kan? Tahu tak apa. Sebab ada jemaah saya ajar tu, ketuat ni macam mana? Siap lah. Nak tunjuk berbayar juga kena lukis lah dah. Dia jenis ketuat tu ni keras. Ada yang orang jenis buang kan. Sakit tu buang tu. Dia ada yang tak sakit mana, dia pakai laser ke apa, ada lah. Ketuat. Maka kalau situ dia tumbuh daging kat situ, kena ratakan juga. Kena ratakan juga. Bagi meratai. Ala kulli hal, apa yang ada dalam had muka tu kena bagi
bagi rata zahir dan batin. Baik, habis itu. Ketiganya membasuh dua tangannya hingga siku keduanya. Hingga siku keduanya. Membasuh dua tangannya hingga siku keduanya. Ni tengok. Cuba baca lagi. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada segala bulu-bulu, jikalau lebat sekalipun, dan kulit dan daging yang tumbuh-tumbuh atas keduanya. Dia tengok. Kita baca dulu, bukan kita tak urai, kena urai tu. Bahasa dia payah sikit tu. Tengok. Jadi membasuh dua tangannya hingga siku keduanya. Maksudnya membasuh dua tangan serta dua siku. Serta dua siku. Kalau tak ada dua siku, kalau siku tak ada, kena basuh ke tak? Kena iktibarkan kata kadar mana? Kadar mana? Kadar mana? Tahu yang siku tak ada? Pernah tengok orang siku tak ada? Apa? Nak kata tak ada, dia maksudnya dia tak nampak. Maksudnya kalau tak ada tangan ni kudung lah. Kita main kudung. Kalau tak tangan tu sebab nak basuh mana? Macam contoh tak ada tangan ni, kita basuh juga, tapi basuh kadar mana? Sampai atas lah. Contoh dia potong sini. Potong sini, okey. Kita basuh tu kadar mana siku? Kita lebihkan. Maksudnya okey, sini sampai sini kan? Okey, siku okey. Contoh terpotong sini kudung. Jadi sini kita ambil sini, jangan ambil takat ni, kena lebih. Kalau ni siku tak ada, ni sampai ke atas. Kadar mana panjang siku tu? Kadar mana panjang siku tu kita kena basuh. Basuh kudung lah kita panggil. Baik. Kemudian dia kata lagi fardu wudu itu basuh sekalian tangan yang sebelah kanan dan sekalian tangan yang sebelah kiri. Dia mulakan dengan kanan. Baik, kalau kita ambil kiri dulu boleh ke tak? Sah tak? Sah. Tak dapat pahala sunat. Hukum dia apa tu? Makruh. Hukum dia makruh. Jangan kata ada kata tak sah, ambil kiri dulu baru ambil kanan. Jangan. Makruh sahaja. Bila sebut makruh, boleh pahala ke tidak? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Tu. Kemudian dia kata dan sekalian yang ada di atas tangan. Sebab tu dia kata tengok. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada segala bulu. Maksud barang ni apa yang ada dekat atas tangan ni. Contoh kita kata ketuat, tak kira lah. Sebab tu dia kata barang. Kalau pun kita kata lebat ke tak lebat ke, wajib kena basuh, kena bagi rata. Wajib bagi basuh, kena bagi rata. Tengok dia kata zahir dan batin, daging yang tumbuh padanya tak kira lah. Atau kalau kita kata jari lebih lah ke mana? Tak kena basuh ke tak? Wajib juga kita membasuh dengan jari yang lebih dan segala kuku-kukunya. Segala kukunya pun kena basuh juga. Kuku bagi jari yang lebih tadilah. Jangan kalau kata saya ambil uduk Ustaz, kuku tangan jari lebih. Saya ada kawan saya seorang jari lebih 6. Tapi jari lebih tu dia kecil je. Tapi dia tu basuh lah. Dia tanya soalan tu kan. Tak adalah dia nak basuh tu, dia nak air basuh tak ada orang basuh gitu. Dia basuh sekali. Tu wajib.
Begitu juga kita wajib kita hilangkan perkara yang di bawah daripada yang menegah sampai air ke bawahnya. Contoh kalau ada duri kat tangan ke, panggil apa? Selumbar. Tu kan. Tu kena basuh bagi rata tu. Kan? Takut tak sampai masuk air, tak sampai air. Sampai air ke bawahnya dan duri yang ada pada tangan pun kena basuh. Basuh. Baik, tengok. Dia kata kata dia lagi dalam kitab lain, dia kata, dan jika tinggal seurat bulu yang tiada terbasuhnya, maka wajib dibasuhnya juga. Walaupun satu urat, satu bulu tak nampak Ustaz, iyalah kena, Allah, ada bulu satu ni tak kena lah, kena basuh, kena bagi rata sungguh. Maka wajib dibasuh. Basuh juga bagi, kalau contoh kalau ada macam selumbar tu, kena bawa keluar. Wajib dibasuh tu kena bagi sampai rata, masuk dalam. Tu dia. Baik, tengok. Yang keempat, keempatnya menyapu sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut yang ada ia di dalam had kepalanya. Ni had kepala. Menyapu sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut. Lepas tu kita kata orang tanya kita ni wajib basuh rambut ke wajib basuh kepala? Bila sebut atau, boleh salah satu boleh. Basuh rambut pun sah juga. Sebab rambut tu ada di kepala. Ni sebab tu dia bahas. Bila sebut menyapu ni, menyapu sebahagian daripada kulit kepala ataupun menyapu setengah rambut kepala yang ada di dalam had kepala. Walaupun jika seurat sekalipun. Ambil basuh tik itu lah. Sah ke tidak? Sah. Tapi kedekut sangat orang macam tu. Tak mau ambil sunat, wajib lah. Saya nak wajib lah. Ambil air macam tu, dah. Jangan Ustaz, saya nak ni, ambil satu rambut tu, buat itu. Satu cemak sungguh. Siapa ambil rambut tu, ambil air macam tu, sekalipun sah juga. Walaupun selai, walaupun seurat rambut sekalipun sah. Ataupun kepala seurat rambut yang satu sekalipun sah juga. Tapi kata ulama, tiada memadai menyapu rambut yang disanggul sekira-kira jikalau ditarikkannya keluar daripada had kepala. Nampak tak? Sanggul kan? Sekira-kira macam mana yang kata tak sah? Dia kata sekira-kira jikalau ditarikkannya keluar daripada had kepala. Contoh had kepala takat ni. Ni tiba saya ambil tak sini, ingat leher dah ni. Kalau sini sah lagi. Senang, pembandingan senang. Ustaz dah umur panjang lah. Senang. Uluk kat saya dah, tunjuk kat saya tu Ustaz. Tak payah orang lain dah. Tapi syarat, tapi dia sekiranya sanggul tu, kalau buka tu dia melebihi daripada had kepala. Contoh kalau umur panjang, dia ambil air bakal lekar, tu tak sah. Sama, sebab dia melebihi had kepala. Kalau duduk dalam had kepala tak apa, kita ambil air tak belakang boleh. Ambil air sapu depan tepi boleh tak? Boleh, asal kata dia duduk dalam had kepala. Bukan ada setengah orang tu kalau dia nak cepat tu dia ambil macam tu, satu pun. Lepas tu nak papai sunat 3 tu dia ambil, dia sapu tek dah. Dia ambil belah tepi. Tapi kita selalu kita bagi atas kan, kita dah terbiasa kan. Yelah, dia ambil situ kan. Tapi jangan kat sanggul tu. Tak apalah kalau masalah ambil tu mana seurat urat tu, ambil satu selai dah. Tapi jarang orang nak bagi tu, biasa tu dia tag situ banyak dah urat kan. Tapi kalau nak tu buka tu malas nak buka tudung ni, ambil tu nak cari satu urat. Ustaz kata boleh, memang boleh, tapi sekali pun nak kata sah juga. Cumanya yang tak sah tadi tu menyapu rambut yang
disanggul sekira-kira jikalau ditarikkannya keluar daripada had kepala tu tak sah. Kemudian ulama sebut lagi, dia kata memadai pada menyapu kepala pada pihak yang adanya, dan jika pada juzuk sebahagian yang wajib membasuh akannya serta mukanya dahulu itu sekalipun. Ini kata ulama jadi kita menyapu kepala tu pada pihak yang ada dia tu sekali. Sekira-kira dia kata jika pada juzuk yang wajib membasuh akannya akan kepala tadi. Juzuk kepala ni tengok mana? Situ. Serta muka dahulu itu sekalipun. Baik, dia tengok kita basuh muka kan sekali dengan kepala kan. Jadi kalau kita basuh muka tapi sekali dengan tu, agak-agak lepas tu kita tak basuh kepala, sah tak? Sah ke tidak? Dia tak sah sebab apa? Bukan tak cukup rukun, kita tak tertib. Dia tak tertib. Jadi di situ tu kita kata kalau dia basuh sekali dengan tu memang tak boleh. Ni dia tak sebut dalam, tapi kita buat soalan. Kalau kata sekali tu, orang tanya, kadang orang suka tanya soalan paling pelik, ustaz, saya dah basuh muka dah, kena sikit rambut tadi dah, lepas tu saya ambil basuh tangan dah, tak boleh. Walaupun tu dia kena sapu juga kepala. Baik, habis. Dekat mana tangan? Spray dia kena tak rambut? Tapi itulah, kalau spray tu dia meresap tu panggil tu. Dia panggil meresap tu. Dia nak tu memang nak kena sedikit. Sebab tu air tu kalau dia dah campur tu, dah campur 2 kali dah. Bukan kena kat rambut, dia kena kat tekong dulu. Dia nak kita kena ke rambut. Bukan kena telekong, senang macam tu Kalau dia senang saja, tangan saya ni basuh tangan tu dah. Pakai baju tu dia kena pada kulit. Ibarat dia gitulah. Ibarat dia, sebab takut-takut dia tak sampai. Lagi pula air tu bila dah sampai kat baju, kita tak tahu benda tu masalah cemar tak cemar, kita tak mau bahas lah. Ala kulihal dia kena terus pada apa tu, rambut ataupun kulit. Tu syarat Macam ni lah, contoh saya pakai baju bah kan, lepas tu saya tutup ni, saya basuh, dah kena dah air, rata ke tak rata, tu masalah tu pula. Dia kena syarat, dia kena bagi kena ke kulit dan bulu. Baik, tu yang keempat. Kemudian dia kata lagi kelimanya, membasuh 2 kakinya hingga 2 mata kaki keduanya. 2 mata kaki kaki ada mata ke? Tengok, bukan saya cakap ni nak. Ni orang tu cakap nak. Kita ulang balik. Membasuh 2 kakinya hingga 2 mata kaki keduanya. Apa 2 mata kaki? Tulis itu buku lali. Tu mata kaki. Kan mata kan bulat tu, kalau lali tu, nampak tak? Tengok. Dia kita jauhi dulu. Orang dulu dia tak panggil buku, kita bahasa baru sebenarnya buku lali tu. Orang dulu panggil mata kaki. Kan nampak mata bulat tu, nampak tak? Kan tak nampak mata kaki besar tu kan? Dia panggil mata kaki. Tapi lepas ni balik tu ambil semayang sampai kat mata kaki. Mata kaki? Mesti terkejut orang Mata kaki tu buku lali. Buku lali. Cuma nak kena bagi tahulah sebab kata mata kaki tu sebab apa? Sebab munasabah dengan ada bulat tu. Tu dia panggil mata kaki. Tu orang dulu kita tak kata apa kita ni. Salah ke? Bukan salah. Kita yang salah faham. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada bulu dan daging yang tumbuh, dan wajib menyampai akan air pada segala pecah-pecah dan kelepet-kelepet yang ada pada keduanya kedua kaki. Tahu kelepet?
Tahu kelepek? Kan kalau kita kan kaki kita kan belakang tu kan macam kelepek tu kan. Jadi kita kena bagi dia tegang tu, bagi kena air tu. Sampai ya ada setengah tu dia minta maaf dekat kelepek tu memang kata besar sangat, memang tebal sangat, ada juga. Pecah tu satulah. Ni kelepek dekat belakang tu. Berlapis-lapis. Memang ada memang ada. Memang kata tak ada Ustaz, jangan kata. Kalau orang tanya, so kelepek tu kena bagi basuh, bagi rata tu. Kena sampaikan air. Kena sampaikan air. Tengok dia kata dulu kalau kitab lain pun, kalau dalam kitab lain pun, kalau kitab Syafrah dia kata membasuh dua kakinya serta dua mata kaki. Dua mata kaki juga, bukan kitab ni je. Kitab Jawi dulu semua dua mata kaki. Kalau dalam kitab apa yang saya sebut dulu minggu lepas kita belajar tu, yang kitab apa, kita kata kubul dan dubur kan. Kalau kitab dulu dia panggil apa tu, abai mana. Dia panggil abai mana, bukan kata abai kat mana, bukan gitu takut salah apa. Dia punya istilah dia begitu, abai mana, iaitu dengan mana, kubul dan dubur. Orang dulu dia sopan cakap. Kita bahasa sekarang macam mana cakap? Punggung apa? Nak cakap kan jadi masa malu kan. Lepas ni senang dah. Tengok abai mana elok bagi clue tu je. Abai mana tu, kubur dan dubur. Senang. Kalau kita cakap senang, faraj, punggung. Jadi bahasa kita sekarang pun dah tak sopan, nampak? Biar kita guna bahasa dulu kan senang. Carikan bagi bersih elok tu abai mana tu. Kan abai mana kita Jawi dulu. Nampak tak? Kan dia bersopan, dia nampak bahasa tu. Kita nak cakap yang punggung ni dia macam tak sedap mana, tak sopan kan. Terjemahlah bahasa orang putih pun dia tak sedap mana dah. Sebab tu kita sebut bahasa Jawi dulu dia sedap. Abai mana. Tu dalam kitab Allah selamat, dalam kitab Matlab Badrin dia sebut. Abai mana tu dia sebut habis itu tengok. Sebab tu dia kata membasuh dua kaki tadi serta dua mata kaki. Kalau macam khuf, kita panggil apa bahasa Melayu? Payah juga. Tahu khuf? Pernah tengok khuf? Kan macam kasut kita nak semayang tu kan, sapu khuf tu kan. Kalau kata Jawi dia panggil muza. Bahasa Melayu panggil muza. Bahasa kita Melayu dah tak ada sekarang dah. Takkan nak cakap kasut kulit, tak boleh. Takut kasut kulit, orang kasut lain. Tengok bahasa Melayu kita dah tak ada dah, nampak? Makin moden, habis bahasa Melayu dah tak ada dah. Bahasa Melayu panggil khuf tu bahasa Arab. Dia panggil muza. Baik. Kemudian dia kata dalam kitab lain dia kata wajib membasuh perkara yang di atas kedua kaki itu daripada bulu dan lainnya seperti perkara yang tersebut pada membasuh dua tangan dahulu. Begitu jugalah dalam kaki itu yang wajib. Yang wajib tu sampai mana? Sampai dua buku lali, dua mata kaki. Kita kat dua mata kaki mana dua mata kaki. Habis itu dia begitu juga masalah tangan tu. Kalau kita pakai cincin pun begitu juga kita kena gerakkan wajib kita gerakkan cincin. Ni sebut dalam kitab kalau orang pakai cincin wajib digerakkan cincin yang sempit. Kalau cincin tu sempit, dan disulati segala anak jari, kaki dan tangan. Anak jari tu kena sulati, tu wajib tu kan. Menyulati ni masuk atau menyulati ni jari kita pun nak menyulati kat kaki tu, yang celah kaki tu kan. Tu wajib menyulati tu. Takut ada setengah orang kaki dia rapat sangat, ada. Kita jangan nisbah pandang pada kita. Tengok kalau anak beranak kita kata, orang tanya macam mana ni rapat ni, wajib bukan sunat. Ni bukan sunat wajib. Sebab dia bahagian kaki. Bila sebut dalam bahagian had kaki, dia wajib dengan basuh benda-benda pecah-pecah kat bawah tu, tepi-tepi pecah tu kena menyulati. Kalau tak sampai air sah ke tak? Tidak sah, sebab dia wajib kena sampaikan air.
wajib dia kena sampaikan air dengan menyulati tadi. Cincin begitu juga. Kalau cincin tu dia kena gerakkan sikit air tu maksudnya bila air kita dah basuh tu kita gerakkan cincin lah. Itu bagi cincin yang sempit. Kalau yang longgar tu tak payahlah, tapi sunat, jadi sunat pula kan. Baik, itu. Kemudian yang keenam daripada fardu wudu, tertib seperti aturan yang tersebut itu. Bila sebut kata tertib, yakni kita basuh dahulu, basuh muka dulu, kemudian basuh dua tangan, basuh dua tangan, lepas tu basuh, menyapu kepala, sapu kepala dengan, kemudian baru basuh kaki. Ni kita cerita yang wajib, nanti sunat tu kita cerita lagi akan datang. Baik, kerana ada masalah lagi. Dia kata masalah dalam kitab lain, dia kata jika ia sudah selesai mengambil wudu, maka ada suatu yang menegah sampai air pada mukanya seperti sisik ataupun getah. Dia panggil sisik ikan. Bukan sisik ikan tu duduk kat situ. Kan kita pun panggil sisik juga, kerana orang kata muka bersisik ada kan. Tiba-tiba kita perasan ada satu perkara tu menegah. Hendaklah dibuangnya dan basuh tempat itu, niat menyempurnakan basuh muka. Adakah basuh muka saja? Tidak. Dia kata wajib ulang basuh sekalian tangan, sapu air di kepalanya dan basuh sekalian kaki. Ulang balik semua. Tetapi kalaulah sesuatu tadi tu menegah tadi tu sampai pada air tu pada tangan, kita dah selesai ambil wudu dah. Allah tengok ada benda ni melekat sini ni, baru perasan habis wudu kan. Di situ tidak perlu kita mengulangkan daripada basuh muka, basuh tangan, kemudian nak kena basuh kepala ke dah? Kena basuh ke dah? Wajib basuh juga. Sebab apa? Dia kena step. Tangan kita tadi melekat getah, nampak tak? Contohlah getah kita perasan, kita tengok aku dah ambil wudu semua dah. Wajib basuh tangan, kemudian lepas tangan apa? Sapu kepala, kemudian kaki. Dia ikut step. Baik, kalau tiba-tiba rambut, tengok rambut tak sampai air tadi. Contoh, dia sebut dia kata menegah suatu tu daripada sampai air pada rambut. Basuh rambut, niat menyempurnakan rambut, kemudian basuh kaki. Tangan dengan muka tak payah. Tu dia ulama ajar cara gitu. Daripada tu step turun. Dia tak naik balik dah. Kalau muka tadi tu tak sampai, maka kita kena basuh semua lah. Kalau tangan, ambil benda tangan, buang benda tu, basuh tangan, kemudian ambil kepala, kemudian kaki. Tu step dia. Tu kena ingat step dia begitu. Kalau kaki, kaki lah. Jika ada sesuatu yang menegah sampai air pada kaki, wajib buangnya dan basuh tempat itu juga. Niat apa? Niat menyempurnakan basuh kaki. Begitu juga tadi. Niat untuk apa? Contoh, air tak sampai pada tangan kita tadi tu, niat untuk menyempurnakan basuh tangan. Kalau kepala, niat untuk niat untuk menyempurnakan basuh kepala. Tu semua gitu. Nampak ke kat mana? Selesai ambil wuduk ni cerita ni. Macam tadi tu? Dah okey, macam ni Okey, contoh. Kita ulang balik Contoh gini, kalau muka kita tidak ni, kita dah ambil wuduk habis dah. Tengok Allah. Ada perkara tak tiba kita apa? Kata ada apa tadi? Darah hidung. Macam mana ni? Tapi kita tanya balik, darah hidung itu adakah boleh perkara yang membatalkan wuduk? Adakah membatalkan wuduk? Kita tanya balik. Dia tidak, dia hanya basuh kat situ saja. Buang saja.
Buang saja. Tapi ini cerita kata kalau ada perkara yang mendegah air sampai kepada anggota wuduk. Kalau air tu mendegah sampai pada anggota wuduk, maka kita wajib buang benda tu balik. Kalau tak boleh buang tu kena ratalah. Kalau tak boleh buang, kita ratakan. Contoh ketuat, takkan nak buang tu ketuat tak boleh buang itu. Maksudnya kita balik meratakan balik, basuh muka balik, kemudian tangan, kepala dengan kaki. Itu step yang pertama. Kalau menegah air sampai kepada tangan pula, maka kita niat untuk menyempurnakan basuh tangan, kemudian kita basuh tangan, lepas tu basuh apa? Basuh kepala dengan kaki. Muka perlu ke tidak? Tak perlu. Sebab apa? Dia anggota yang pertama. Ni anggota kedua ke bawah, ketiga, keempat kita kena basuh semua. Nampak tak tu? Tu syarat dia. Tak boleh keluar tak apa, tapi kita masukkan air, tapi sakit sikit lah. Kalau tak boleh masukkan ke selumbar ni, kan kadang tengok dia ada selumbar besar, selumbar kecil. Tapi kalau selumbar kecil ni kita sekira-kira kata memang, kalau kecil tu kita boleh ni lah. Kalau besar tu kena bagi masuk air, tapi kena bawa keluar dulu lah kalau boleh. Kalau boleh tu selumbar tu kena bawa keluar dulu. Kena bawa keluar sebab takut tak sampai air masuk dalam tu. Sebab dia kena ratakan kan. Tapi kalau kena ratakan tu, kena ratakan. Kalau selumbar kecil-kecil tu, kalau yang kecil tak apa, yang besar. Yang besar tu dia agak ni sikit lah, sebab dia ada lubang besar. Ada lubang besar. Macam tadi. Maksudnya gini, kalau dia gini, okey, mula-mula kita ambil uduk macam biasa. Baik. Jadi kalau dia potong kaki, air tak boleh kena, kan? Kaki mana? Kalau kaki kanan tak boleh kena, kita basuh kaki kiri dulu. Dah habis ambil uduk, kita niat tayamum menggantikan kaki yang mana? Kaki kanan. Contoh kita tayin kan. Tayamum macam biasa. Bukan tayamum ambil tanah tu sapu tepuk tu, bukan gitu. Itu bukan anggota tayamum. Jangan salah faham. Sebab ada kadang-kadang jemaah saya nak ambil tanah tu sapu kat situ, bukan situ. Itu bukan anggota tayamum. Kita hukum betul-betul. Tapi niat menggantikan kena ada. Ya. Wajib. Wajib. Sebab nak gantikan, sebab kita tak boleh kena air. Boleh macam tadi lah, saja aku niat wuduk jadi fardu. Kalau saja aku niat tayamum jadi fardu. Dia kalau kata semata tayamum tu jadi fardu. Tapi kalau dia kata sebut sunat, tu tak boleh ya. Habis tu faham kat tu saja aku niat tayamum menggantikan anggota yang apa? Contoh anggota yang kaki. Niat. Niat. Lepas tu bawa kita sapu muka. Tepuk tu pemuka. Itu akan datang tayamum kita bahas nanti. Tidak, kita ada sebahas dalam bab tayamum. Baik. Dan jika lupa basuh tangan, niat basuh tangan daripada wuduk dan sapu kepala dan basuh kaki, ni tak apalah. Kemudian dia kata, adapun orang yang sentiasa berhadas. Ni Kak Zul tanya tadi. Adapun orang yang sentiasa berhadas, tiada sah ia niat mengangkat hadas. Tak sah niat saja aku niat mengangkat hadas, tak sah. Orang silbul dengan orang yang darah haid keluar, sisa keluar tu, hanya wajib ia mengharuskan sembahyang. Tulis itu. Dan kita ni ada sebut tak? Akan datang tu ada rasa. Tapi tak apa, kita sebut awal. Hanya ia niat mengharuskan sembahyang. Jadi dia ada 3 martabat ni. Martabat yang pertama, niat mengharuskan sembahyang. 1. Martabat yang kedua, mengharuskan sembahyang atau sembahyang jenazah ataupun sembahyang sunat.
Dia kena ta'yin, kena tentu. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Martabat yang ketiga, mengharuskan sentuh Quran dan menanggung Quran dan sujud syukur dan sujud tilawah. Itu yang ketiga. Itu martabat yang ketiga. Dia orang yang silbul ni, dia boleh niat mula-mula dia nak bersembahyang tu sahaja niat mengharuskan sembahyang. Nawaitu istibahatas solah. Lillahi ta'ala. Kalau martabat yang kedua, niat mengharuskan sembahyang ataupun sembahyang jenazah ataupun sembahyang sunat. Sebab tu akan datang dia bahas kalau niat yang pertama tadi tu hanya boleh, kalau tayamum tu hanya kita boleh niat tadi, bukan tayamum masalah sisilbul tadi, hanya boleh niat sembahyang tu satu fardu ain sahaja. Kalau contoh kita ambil contoh kita dah sembahyang zuhur, maka kita nak sembahyang asar boleh ke tidak? Tak boleh. Bagi orang yang silbul dengan orang yang istihadah tadi, tak boleh. Tu kena ingat Tetapi kalau dia nak buat, dia nak baca Quran, dia nak sembahyang sunat jenazah, boleh ke tidak? Boleh tak pakai wuduk tadi tu? Ada kata boleh, kata tak boleh. Ya? Kalau nak buat sunat sembahyang jenazah boleh. Tiba-tiba dah habis sembahyang, fardu zuhur, lepas tu orang kata ada sembahyang jenazah ni, boleh tak boleh tak sembahyang atau boleh kena ambil lain? Satu fardu boleh kita melakukan beberapa perkara sunat, boleh baca Quran pun boleh. Itu boleh tadi kata tak boleh. Mula-mula tadi peringkat permulaan kata tak boleh, tiba boleh pula dah. Sedap fatwa orang kita baik. Kemudian sikit lagi kalau martabat yang kedua, kita kata harus kita kerjakan sembahyang sunat, sembahyang jenazah. Kata Imam Ramli dengan Ibn Hajar, dia kata khutbah Jumaat tu dia masuk martabat yang kedua. Sedangkan khutbah Jumaat kita kena baru wuduk, tapi orang sesebut tu boleh, dia masuk dalam martabat yang kedua dah. Dia tak masuk martabat yang pertama. Martabat yang pertama tu mengharuskan sembahyang kan. Martabat khutbah Jumaat, kata ni ada khilaf. Kata Imam Ramli dengan Ibn Hajar, dia kata khutbah Jumaat tu masuk martabat yang kedua. Apa dia? Sembahyang sunat. Khutbah Jumaat tu masuk dalam sembahyang sunat. Maksudnya kalau dia orang yang sesebut tadi, dia pakai wuduk tadi, boleh tak dia khutbah? Boleh. Tapi masalah nak sembahyang Jumaat tu lain pula lah. Tu. Tapi kalau nak cerita kata, kalau dia pakai yang wuduk yang apa yang saya sebut tadi tu, boleh lah daripada awal kan. Baik, yang ketiga, martabat yang ketiga boleh martabat yang ketiga harus kita kerjakan dengan segala perkara martabat yang ketiga. Apa dia? Sentuh Quran. Baik, kita niat mengambil wuduk tadi tu untuk menyentuh Quran. Baik, kalau kita nak sembahyang sunat, boleh ke tak? Boleh tak? Boleh. Jawapannya tak boleh. Martabat tiga dia martabat tiga, harus sentuh Quran dan menanggung Quran, sujud syukur dengan sujud tilawah. Maka bila martabat tiga nak naik martabat kedua, boleh tak dia nak sembahyang sunat? Tak boleh. Nampak tak? Kalau martabat kedua nak ke satu tak boleh, tapi ke bawah boleh tak? Boleh. Nampak lagi tak? Contoh kita niat gini, kita niat mengambil wuduk untuk membaca Quran. Nampak wuduk apa? Wuduk kita silbul tadi lah. Ambil wuduk, kita baca Quran. Lepas tu rasa bersyukur, ni Allah Ta'ala bagi nikmat, orang nak belanja. Contoh contoh. Lepas tu syukur, syukur. Lepas tu ada orang minta sembahyang jenazah ni. Aku niat tadi tu memang nak baca Quran, boleh ke tak? Jawapannya tak boleh, sebab dia martabat kedua dah. Maka dia kena ingat, saya ulang balik tiga martabat. Martabat pertama mengharuskan sembahyang sahaja, tu niat yang pertama. Martabat kedua, dia niat untuk mengharuskan sembahyang atau sembahyang jenazah ataupun sembahyang sunat. Tak kira dia nak sembahyang fardu tapi dia boleh buat sembahyang sunat dah, boleh. Martabat yang ketiga,
mengharuskan untuk menyentuh Quran, untuk menanggung Quran, untuk sujud syukur dan sujud tilawah. Kalau dua nak naik satu tak boleh. Satu nak turun dua boleh tak? Boleh. Nak turun tiga boleh tak? Boleh. Tiga nak naik dua boleh tak? Tak boleh. Nampak lagi kaedah dia. Habis itu kita dah sampai dah masa. Boleh. Syarat dia duduk martabat mana? Kalau martabat pertama dia boleh ke bawah, sampai ke bawah boleh. Sebenarnya tak boleh. Sebab kita duduk martabat 3, kita niat tadi, kita mengambil tadi, kita kawan silsil bul. Contohlah na'udzubillah macam jauh seseorang tu silsil bul. Kemudian dia nak baca Quran. Dia niat untuk mengharuskan dia baca Quran. Kemudian dia ambil wudu tu baca Quran. Bila sebut baca Quran, dia boleh menanggung Quran, sujud tilawah dan sujud syukur. Tiba-tiba ada orang minta sembahyang jenazah. Dia tak boleh naik martabat kedua dah. Dia gitulah dia sebut dah. Dia paksa tak boleh kata tak apa. Darurat. Darurat apa? Orang kata saya cakap tak apa darurat. Darurat semua. Kalau kita nak sembahyang, kita cover semua. Lagi senang. Senang kita nak cover. Tapi cuma nak cerita kata apa? Dia asal dia sebab dia nak apa? Dia nak baca Quran. Ni cerita ni kita buat cerita. Kita buat cerita. Orang akan buat cerita juga drama. Mula-mula saya nak baca Quran, ambillah wuduk. Tiba-tiba orang minta sembahyang jenazah ni. Allah, kena ambil wuduk lain ni. Kenapa? Saya duduk martabat yang 3 ni. Ada martabat pula dah. Memang ada martabat. Kena ambil lah wuduk untuk mengharuskan sembahyang. Nampak lagi Nampak faham semua Faham kat Zul? Nak 3 nak 2 tak boleh. Faham? Yalah, tapi cuma dia macam kita buat cerita tadi lah. Dia nak asal nak baca Quran. Tiba-tiba orang panggil dia. Tu je cerita Nak naik ke atas tak boleh lah. Yang mudah senang mah kita ambil yang atas sekali. Senang. Boleh ambil cover semua. Tapi memang kita kata ya. Tiba-tiba dua orang seorang, tak apa nak cukur Quran je, bukan nak semayang pun. Tiba kata dah kan kena buat dah. Baik, habis itu. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah tersambung lagi. Faslun, bermula bersuci daripada hadas besar iaitu dengan mandi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Ada orang meninggal. Okey.